Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliq wal khati lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana iftah bainana wa baina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk bersama-sama menyambung lagi pada pembacaan matan sulam Munawwaraqi fi ilmi mantiqi, iaitu satu matan yang berbicara ataupun membincangkan tentang perkara-perkara asas di dalam ilmu mantiq ataupun ilmu berkenaan tentang akal ataupun logik. Jadi kita ulang sikit semalam. Semalam kita masuk pada fasal fi anwa'i dilalati wad'iyah. Fasal tentang dilalati wad'iyah, iaitulah satu fasal dilalah lafziyah wad'iyah. Apa dilalah? Iaitulah kita panggil fahmu amrin min amrin, ataupun dilalah dengan makna memahami makna daripada makna. Memahami makna daripada makna faqat. Gitu. Dilalah dengan makna fahmu amrin min amrin. Itu secara ta'rif. Bila sebut dilalah, memahami sesuatu ataupun memahami makna daripada makna. Sebahagian para ulama menyebutkan fahmu min amrin, fahmu amrin min amrin. Amrin yang pertama itu adalah madlul, amrin yang kedua adalah dalun. Madlul dan dalun. Jadi boleh juga kita katakan amrin dengan makna dengan ertian makna. Kalau di dalam kitab guru saya ini Abi Hatta, amrin dengan ertian makna, maksudnya memahami makna daripada makna, gitu. Ataupun memahami makna daripada lafaz yang terkandung makna tu. Kemudian bila menyebut dilalah, maka dia pecah kepada dua. Ada dilalah yang dipanggil lafziyah. Yang kedua ada dilalah ghairu lafziyah. Yang kita bicara di dalam bait matang sulang adalah dilalatun lafziyatun.
Ghairu lafziyatun, kita tidak bicara di dalam bait matan sulang. Adapun di dalam syarah-syarah yang lebih besar ataupun syarah bagi matan sulang, ada berbicara tentang ghairu lafziyah. Cuma fokus kita di dalam matan bait fi anwa'i dilalati wada'iyah ini adalah kita berbicara tentang ataupun kita fokus tentang dilalah lafziyah. Dilalah lafziyah. Kemudian lafziyah itu terbahagi kepada 3. Yang pertama wada'iyah, yang kedua aqliyah, dan yang ketiga tab'iyah. Yang pertama aqliyah, yang kedua wada'iyah, yang ketiga tab'iyah. Yang kita bicara di dalam matan sulang ini ataupun bait yang berapa ni? Bait tentang fasal dilalah ini, yang kita bicara adalah dilalah lafziyah wada'iyah. Dilalah lafziyah wada'iyah. Kemudian aqliyah dan juga tabi'iyah ni kita tidak bicara dalam matan sulang ataupun bait ini. Kemudian dilalah lafziyah wada'iyah itu terbahagi kepada 3. Ada dilalah lafziyah wada'iyah mutabaqah. Yang kedua ada dilalah lafziyah wada'iyah tadammun. Yang ketiga ada dilalah lafziyah wada'iyah iltizam. Kemudian bila menyebut dilalah ataupun lafziyah wada'iyah mutabaqah, itu adalah kita panggil dilalatun lafzi ala tamamil makna mawdu' lahu. Dilalatun lafzi ala tamamil makna mawdu' lahu. Iaitu dilalah mutabaqah ini ataupun kita panggil dilalah lafziyah wada'iyah mutabaqah, iaitulah kita panggil dilalah yang menunjuki iaitu satu lafaz di atas penyempurnaan bagi makna. Contoh kita kata kadilalah insan, seperti dilalah insan, seperti memahami tentang kalimah insan. Seseorang yang menyebut tentang lafaz, sesuatu lafaz, contoh hayawanun natiqun. Seseorang yang menyebut hayawanun natiqun, bermula haiwan itu yang berfikir. Maka tubik pada kata orang yang bercakap itu hayawanun natiqun, maka kita faham. Kita memahami di dalam tasawurat kita ini, memahami di dalam fikiran kita ini, bila mana orang bertutur hayawanun natiqun, kita dapat cerna, dapat cerak bahawa dilalah apa yang seseorang itu berkata tentang hayawanun natiqun itu gambaran tentang insan. Maka insan mutabaqah ini juga ditilik kepada nutuk ataupun fikiran ataupun kita kata berfikir. Kerana kalau kita lihat daripada hayawanun natiqun, kalau kita lihat di atas kalimah hayawan itu kalimah umum. Termasuk hayawan itu termasuk juga binatang dan sebagainya, manusia. Tapi apabila dikaitkan dengan natiq ataupun nutuk iaitu fikiran, maka dilalah di situ adalah dia mutabik dengan insan. Maka cernalah kita ataupun kita dapat gambaran bahawa yang berfikir hanyalah insan. Maka di situ dipanggil dilalah ataupun dilalah lafziyah wada'iyah mutabaqah. Itu ada persamaan mulain dengan sesuatu lafaz dan juga makna. Kemudian dilalah lafziyah wada'iyah tadammun itu dipanggil dilalatun lafzi ala juz'i makna mawdu' lahu, iaitu dilalah satu lafaz yang menunjuki di atas juzuk bagi makna. Juzuk bagi makna. Contoh kita kata dilalah insan di atas hayawanun. Dilalah insan di atas hayawanun. Maka hayawanun ini majmu', kumpulan. Maka di dalam kumpulan hayawanun termasuk semua. Maka juzuk daripada hayawanun dia pecah lalu dah. Satu insan, manusia, lepas tu hayawan dan binatang dan sebagainya dan lain-lain. Maka juzuk daripada majmu'atu hayawanun, maka itulah kita panggil dilalah lafziyah
wada'iyah, tadammun. Dilalah lafziyah, wada'iyah, tadammun. Kemudian itulah kita panggil dilalatun lafzi ala juz'i makna wa mawdu' lahu. Kemudian yang ketiga adalah pecahan daripada dilalah juga, iaitu dilalah lafziyah, wada'iyah, iltizam. Iaitulah dengan takrif dilalatun lafzi ala amri khari lazima lamma mawdu' lahu. Iaitu kita katakan sesuatu dilalah ataupun sesuatu lafaz yang perkara itu menunjuki di atas pekerjaan amrin, di mana pekerjaan itu di luar takrif, dan juga dia itu lazim dengan lafaz yang diucapkan itu, maka itu juga dikira sebagai iltizam. Contoh iltizamnya seperti dilalah insan ala qabulil ilmi, di atas perkara insan ataupun kalimah insan nak menggambarkan iltizam ataupun dilalah iltizam ini seperti kalimah ataupun orang kata dengan perkataan insan. Maka insan dia ada nutuk, maka bila mana ada nutuk dia boleh qabulun ilmi, dia boleh menerima ilmu. Maka itu lazim bagi nutuk, lazim bagi insan. Insan ada nutuk, ada fikiran. Maka lazim bagi fikiran, lazim bagi insan dan juga nutuk itu adalah qabulun ilmi. Dan menerima ilmu itu bagi insan itulah dipanggil dilalatun lafziyah, wada'iyah, iltizam. Begitu. Kemudian ada pecahan lagi lah. Kalau di dalam dilalah wada'iyah, dilalah lafziyah, wada'iyah, iltizam, maka dia ada pecahan, ada iqtida, ada ima dan isyarah. Ada ima, iqtida dan isyarah. Kemudian kita masuk pada perbahasan fasal yang baru, iaitu faslun fi anwa'i faslun fi mabahithi alfazi, iaitu fasal yang baru, iaitu berbicara tentang perbahasan lafaz. Walaupun di dalam pembahasan ini tidak berbicara tentang lafaz, tetapi tentang lafaz secara umum, tetapi khususnya ada berbicara tentang lafaz di dalam perbacaan juz'iyat bagi lafaz. Qala muallifu rahimahullah, faslun fi mabahithi alfazi. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan segala perbahasan lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mabahithi alfazi. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan segala perbahasan lafaz. Maka di dalam faslun fi mabahithi ini kita buat i'rab khabar bagi mubtada mahzuf dengan makna hadza faslun. Hadza faslun. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan segala perbahasan lafaz, iaitu lafziyah. Kemudian di dalam perbahasan fasal ini di dalam perbahasan tentang lafaz, maka dia pecah kepada dua lafaz. Ada yang pertama dipanggil lafaz dari sudut musta'mal, iaitu lafaz yang dipakaikan ataupun lafaz yang digunakan. Seperti contoh kita sebut Zaidun. Jadi perkataan Zaidun ini perkataan yang sering dipakai dan sering diguna. Maka ia termasuk di dalam lafaz musta'mal. Lafaz musta'mal. Kemudian di dalam lafaz dia juga terbahagi kepada muhmal. Muhmal iaitu ghairu musta'mal, yang tidak dipakaikan. Contoh kita panggil tadi Zaidun, Daizun. Maka perkataan Daizun itu juga tidak dipakai
dan itu juga termasuk di dalam lafaz muhmal. Dan di dalam lafaz ini dan juga di dalam perbahasan ini yang kita bicara adalah lafaz musta'mal. Adapun lafaz muhmal kita tidak bicara di dalam bait ini. Kita tidak bicara dalam bait matan sulam. Dalam syarah-syarah yang lain mungkin ada bicara. Yang kita bicara adalah lafaz musta'mal, iaitu lafaz yang digunakan ataupun lafaz yang dipakaikan. Seperti contoh lafaz Zaidun. Maka lafaz Zaidun itu sering digunakan dan ia termasuk di dalam lafaz-lafaz yang musta'mal. Musta'malu alfazi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Bermula musta'mal. Jadi mubtada' lah. Bermula musta'mal lafaz sekira-kira diperdapatkan yujadu. Diperdapatkan akan dianya musta'mal lafaz tu itu imma murakkabun. Itu ada kala bermula dianya musta'malu alfazi itu murakkab. Wa imma mufradu, dan ada kala bermula dianya musta'malu alfazi itu mufrad. Maka di dalam lafaz musta'mal dia pecah kepada dua. Satu, ada yang dipanggil lafaz musta'mal mufrad. Lafaz musta'mal mufrad. Dan yang kedua lafaz musta'mal murakkab. Contoh kita kata lafaz musta'mal mufrad ini seperti contoh kita kata Zaidun. Maka Zaidun itu adalah mufrad, tunggal. Dia satu saja kalimah. Dia tidak murakkab, satu saja. Maka lafaz Zaidun dia termasuk di dalam lafaz musta'mal mufrad. Apa maksud mufrad? Ma dalla juz'ihi ala juz'i ma'nahu dilalatan maqsudah. Ma la yadullu juz'ihi ala juz'i ma'nahu. Gitu. Sesuatu yang tidak menunjuki di atas juzuk, sesuatu yang tidak menunjuki juzuk di atas juzuk, makna bagi juzuk tu. Contoh Zaidun. Maka lafaz Zaidun itu dia tidak tunjuk dia tidak tunjuk bahagian juzuk, tetapi dia adalah juzuk bagi makna tu. Tapi dia tidak ada mana, Zaidun saja, syakhsun muayyan sahaja. Maka lafaz Zaidun itu hanyalah sekadar syakhsun muayyan, iaitu Zaidun yang lengkap dengan anggota badan. Kemudian kalau kita kata satu lagi lafziyah musta'mal murakkab, itulah kita katakan ma dalla juz'ihi ala juz'i maknahu dilalatan maqsudah, iaitu sesuatu barang yang menunjuki di atas juzuk menunjuki juzuk di atas juzuk makna, dan juga dia menunjuki di atas maksud dilalah tu. Contoh kita kata Zaidun qaimun. Jadi Zaidun qaimun itu dia adalah lafaz murakkab, lafaz musta'mal murakkab. Kerana Zaidun itu adalah syakhsun muayyan. Maka qaimun itu isnad bagi Zaidun yang disandarkan kepada Zaidun. Maka dua lafaz ini, Zaidun syakhsun muayyan dan juga qaimun iaitu isnad bagi Zaidun yang berdiri, maka kedua-dua ini bila mana digabungkan maka ia dikatakan lafaz musta'mal murakkab. Lafaz musta'mal murakkab. Adapun kalau mufrad itu hanyalah Zaidun sahaja. Lafaz Zaidun dia hanya menunjuki di atas juzuk sahaja. Juzuk bagi syakhsun muayyan. Tetapi dia tidak menunjuki dilalah maksud, tidak ada maksud
Dia beza murakkab dilalah maksud, adapun mufrad dia tidak menunjuki di atas dilalah maksud. Tidak ada maksud, hanya sekadar mufrad dilalah bagi Zaid saja, syakhsun muayyan saja. Habis. Maka lafaz mustakmal ada kala dia murakkab, ada kala dia mufrad. Fa awwalu madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Maka bermula. Fa awwalu ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Maka bermula yang pertama. Bermula yang pertama. Bermula yang pertama. Itu barang, madalla itu barang yang menunjuki juz'uhu ala juz'i oleh juzuknya barang di atas juzuknya mana barang. Bi aksi matala dengan sebaliknya barang yang mengiringi ianya barang. Maka lafaz yang pertama adalah murakkab. Lafaz yang pertama adalah murakkab. Lafaz yang pertama adalah murakkab. Maka fa awwalu itu atau pada kata imma murakkabun lah. Jadi lafaz yang pertama iaitu murakkab, iaitu barang yang menunjuki di atas juzuk, ataupun barang oleh juzuk, ataupun barang yang menunjuki oleh juzuk di atas juzuk makna. Maka itu adalah murakkab. Itu adalah murakkab, iaitu menunjuki juzuk kalimah. Dengan melalui juzuk kalimah itu, maka kita dapat faham makna contoh kita kata Zaidun qa'imun. Ini lafaz murakkab, mustakmal murakkab. Maka lafaz Zaidun qa'imun, maka kita dapat faham Zaidun itu dengan makna syakhsan muayyan. Dan qa'im itu adalah sifat bagi Zaidun. Maka melalui kalimah Zaidun qa'imun, ataupun melalui kalimah murakkab ataupun mustakmal murakkabun, maka kita dapat faham dan kita dapat fahami melalui tarkib murakkab ini Zaidun qa'imun, maka kita dapat faham bahawa Zaidun itu adalah syakhsun muayyan, maka qa'im itu adalah sifat bagi Zaidun. Sifat bagi Zaidun, maka kita dapat fahamlah si Zaid itu sedang berdiri. Maka itulah kita katakan lafaz mustakmal murakkab. Lafaz mustakmal murakkab. Kemudian bi aksi matala, itu dengan makna lafziyah mustakmal mufrad, lafziyah mustakmal mufrad. Itu. Maka sebaliknya iaitu juzuk lafaz yang tiada memahami. Tadi murakkab dia juzuk kalimah dan dapat difahami makna dia. Kalau mufrad juzuk lafaz yang tiada memahami bagi kalimah tu, ataupun makna bagi kalimah, kita tidak faham. Contoh kita kata Zaidun. Maka Zaidun dengan semata-mata kalimah Zaidun dengan mufrad, maka kita tidak dapat faham. Dengan gambaran tasawwur kita lah, dengan gambaran amrun kita ini ada dalam kepala kita ini, maka bila mana kita katakan ataupun seorang mutakallim sebut Zaidun,
Maka melalui kalimah Zaidun sahaja ataupun kalimah mufrad ini, maka kita tidak dapat faham. Dengan makna kalimah itu, dia tidak menunjuki makna bagi kalimah. Kerana Zaidun, za itu adalah tiada mengandungi makna. Za, ya dan juga da. Maka satu-satu makna itu ataupun huruf itu tidak mempunyai makna. Maka itu dikatakan musta'mal, ada mufrad, musta'mal, mufrad, musta'mal mufrad. Dia tidak menunjuki makna. Adapun murakkab, dia menunjuki makna, dan bila mana tarkib itu ada ataupun tarkib orang sebut Zaidun qa'imun, maka bila mana kita dengar, kita dapat faham dalam kepala kita bahawa Zaidun itu syakhsun muayyan dan juga qa'im itu adalah sifat bagi si Zaid yang sedang berdiri. Maka perbezaan dia murakkab dan juga mufrad. Murakkab itu boleh kita faham bila mana orang sebut, kita faham. Kita faham melalui akal fikiran kita, kita faham dah. Adapun mufrad, bila mana mutakallim sebut, kita tidak faham. Maka perbezaan mufrad dan juga murakkab, mufrad itu kita tidak dapat memahami kalimah. Adapun makna bagi kalimah, adapun lafaz murakkab itu kita dapat memahami makna bagi kalimah. Beza di situ. Beza dia faham, memahami ataupun tidak memahami. Wahwa ala qismaini a'ni mufradah kulliyi au juz'iyyi haitsu wujidah. Dan bermula dianya yang pertama tu, iaitu mufrad. Itu sabit atas dua pembahagian. Itu sabit atas dua pembahagian. A'ni mufrada, aku kehendaki akan mufrad. Tu. Yang mana dua pembahagian, iaitu kulli au juz'iyyi. Kulli dan juz'i. Haitsu wujida, pada, min haitsu sekira-kira, diperdapatkan akan dianya kulli dan juz'i. Maka lafaz ataupun bait ini di dalam lafaz musta'mal mufrad, maka dia pecah kepada dua juga. Yang pertama kulli, yang kedua juz'i. Yang pertama kulli, yang kedua juz'i. Yang kedua juz'i. Maka bila mana kita sebut lafaz musta'mal mufrad kulli, maka lafaz musta'mal mufrad kulli ini kita panggil ma afhamu ishtirakan baina afraduhu bi juz'i ta'liqahu. Contoh hayawanun ataupun asadun. Maka bila sebut kulli ini, bila sebut kulli ini, contoh kita kata dia ini kulli, contoh kita kata asadun. Maka asadun ini adalah kulli daripada hayawanun muftarish, iaitu hayawan yang ganas, hayawan yang bekeng. Maka asadun ini adalah juzuk daripada majmu' bagi hayawanun muftarish. Jadi asadun itu adalah tunjukkan kulli bagi majmu' hayawanun muftarish. Maka tunjukkan diri asadun itulah bila mana kita fikir itu adalah tiap-tiap ataupun juzuk daripada majmu'. Kita dapat faham dah. Dapat difahami dengan makna perkongsian misal ataupun dengan makna satu majmu' itu berkongsi dengan banyak jenis. Dalam satu majmu', di dalam hayawan muftarish, dia ada banyak, ada asadun, dia ada
harimau, dia ada haiwan-haiwan yang lain, tapi duduk dalam satu majmuk kumpulan. Kemudian mustakmal mufrad juz'i. Mustakmal mufrad juz'i. Maka mustakmal mufrad juz'i, dia ini adalah terteguh mengandung makna perkongsian ataupun makna yang berkongsi. Tadi dia berkongsi makna. Di dalam bila kita sebut makna asadun ataupun hayawanun muftarish dan juga asadun, maka tiap-tiap harimau ataupun tiap-tiap singa itu semua sekali hayawan dipanggil asadun. Dipanggil haiwan yang bekeng. Adapun juz'i mufrad juz'i ini dia tidak berkongsi. Dia tidak berkongsi makna bagi kalimah. Tidak. Contoh kita kata Zaidun. Maka Zaidun ini tidaklah kita katakan sama dengan Zaid yang lain. Ini mufrad. Ini mufrad juz'i. Mufrad juz'i. Si Zaid di kampung A, dia tidak sama dengan si Zaid di kampung B. Kerana apa? Kerana berlainan wamak, berlainan watak, berlainan orang. Maka mufrad juz'i ini lebih kita katakan luas daripada mufrad kulli. Mufrad kulli dia hanyalah lebih khusus, dan mufrad kulli ini lebih umum. Beza gitu. Mufrad kulli dia berkongsi nama ataupun berkongsi kalimah. Berkongsi makna. Contoh misal asadun. Maka perkataan asadun ini ataupun perkataan muftarish ini berkongsi dengan yang lain juga. Bila sebut asadun, maka singa-singa yang lain juga dipanggil asadun. Adapun ataupun binatang-binatang yang beken juga dipanggil asadun. Adapun kalau mufrad juz'i, dia tidak berkongsi makna bagi kalimah. Contoh kita kata insanun ataupun kita panggil Zaidun. Maka perkataan Zaidun ini adalah berbeza dengan Zaidun yang lain. Berbeza dengan Zaidun yang lain kerana apa? Berlainan wamak bagi si Zaid A, si Zaid B. Maksudnya kulli dia lebih berkongsi dengan satu kalimah. Adapun mufradi juz'i dia tidak berkongsi satu kalimah. Dia satu-satu yang lain kerana berbezanya wamak. Maka kesimpulannya kerana kulli dia jadi kesimpulannya di dalam kita panggil mustakmal mufrad kulli. Kalau mustakmal mufrad juz'i, dia sampai situ je. Yang kita bincang dalam perbahasan mantiq adalah mustakmal mufrad kulli. Maka kulli di sini akan pecah kepada tiga. Yang pertama zati, yang kedua nau', yang ketiga ardi. Yang pertama zati, iaitu kulli dari sudut zati. Yang kedua kulli dari sudut ardi. Yang ketiga kulli dari sudut nau'. Sudut nau'. Itu cabang bagi kulli. Cabang bagi kulli. Kemudian, itu nanti dulu kita terang tu. Kita terang dulu kulli. Kemudian kulli dia pecah kepada 6. Tadi kulli dari sudut zati, kulli dari sudut nau', kulli dari sudut ardi. Kemudian kita bincang dulu kulli, dia secara gambaran mudah kulli ini pecah kepada 6. Gambaran mudah kulli ini pecah kepada 6. Yang pertama kulli, ini kulli dia tidak terdapat afrad. Dia tidak ada afrad, sama sekali tidak ada afrad. Kemudian kulli
kulli yang kedua adalah dia ini dia hanya terdapat pada satu afrok saja. Satu bahagian saja. Kulli ada kala kulli ini dia tidak terdapat afrok sama sekali. Maksudnya tidak ada bahagian. Kulli yang tidak ada bahagian. Kulli yang kedua ada kala dia ini terdapat hanya satu afrok, satu bahagian saja. Yang ketiga, kulli kadang-kadang dia ini banyak terdapat afrok. Afrok dia banyak. Yang keempat, tadi apa dah? 3 dah tak? 3. 3. Apa? 3. Maka yang pertama afrok, yang pertama kulli, yang mana kulli itu tidak terdapat afrok. Yang kedua kulli itu hanya satu afrok. Yang ketiga kulli ini banyak afrok. Maka tiap-tiap satu afrok itu, kulli yang pertama, kulli yang kedua, kulli ketiga itu terbahagi pula kepada dua bahagian. 2 pembahagian. Maka jumlahnya adalah 6. Adalah 6. Kalau di dalam kitab-kitab ada yang disebut kulli zati, kulli nu, kulli aridi, atau pecah jenis fasal, am, khas. Lepas tu jenis pula pecah pada qarib, mutawassit, ba'id. Itu ke depan bait ada disebutkan. Tu. Kita habis dulu bait, kita habis bait dulu baru kita terang. Kerana dalam perbahasan mubahasi al-fazi ini dia agak panjang dan kita memahami ada beberapa kulli saja. Nanti kita ikut jalur yang mana perlu difahami, yang tidak nanti dulu. Kerana dalam matan ini yang kita fokus adalah istilah-istilah yang mesti digunakan dalam matan ini. Yang tidak digunakan kita hold dulu. Kerana fokus kita dalam matan ini kita nak memahami matan yang sepatut ataupun apa yang dibicarakan dalam matan ini. Kalau kita nak lembang semua sekali istilah-istilah yang ada, mungkin agak berat kita nak menerima sebab banyak sangat apa yang perlu saja. Kemudian bait yang seterusnya wa awwala lizati in fiha andaraj fansubhu aw li'aridin iza khara. Dan akan jadi maf'ul tu. Dan akan yang pertama. Dan akan yang pertama ini bagi kulli. Bagi kulli. Atau pada kata famufhimu ishtiraki kulliyun. Wa awwala lizati in fiha andaraj. Bermula dan akan yang pertama bagi zat jika masuk ianya yang pertama. In fiha andaraj. Dalamnya zat. Fansubhu aw li'aridin iza khara. Maka nescaya bangsa olehmu akannya yang pertama. Aw li'aridin iza khara. Atau bangsa olehmu bagi arad apabila keluar ianya yang pertama tu. Tu. Maka di dalam bait ini dia nak menerangkan kepada kita kulli ini kalaulah dia termasuk di dalam zat. Kulli dia tiap-tiap daripada zat. Kulli dia termasuk ataupun masuk dalam zat, maka ia bererti menjadi juzuk bagi ta'rif. Kulli yang termasuk di dalam zat, itu dipanggil dia jadi juzuk ta'rif. Maka inilah kita panggil ataupun kita sebut kulli zati. Kulli yang termasuk di dalam juzuk.
kulli yang termasuk di dalam zat. Tiap-tiap kul itu dalam zat. Maka itu dipanggil dia menjadi juzuk ta'rif dan dia disebut sebagai kulli zati. Kulli zati. Kulli zati. Kemudian contoh kita kata hayawanun natiqun. Ini contoh kulli zati. Hayawanun natiqun. Bermula hayawan itu yang berfikir. Dengan nisbah bagi insan. Contoh kita kata orang yang berkata ataupun mutakallim yang kata ma huwa insan. Kita contoh insan. Ma huwa insan. Jawabnya hayawanun natiqun. Ataupun hayawanun saja. Ataupun natiq saja. Maka hayawanun ataupun natiqun itu juzuk daripada insan. Juzuk daripada insan. Juzuk daripada insan. Maka insan itu adalah zat. Daripada zat itu, dia ada fikir dan dia juga tergolong daripada hayawan. Itu dipanggil kulli zati. Contoh kita kata insan. Contoh insan. Maka insan itu adalah insan itu zat. Maka zat insan, daripada zat insan itu dia ada, kita boleh panggil dia itu nutuk. Kita boleh panggil ia itu hayawanun. Maka itulah kita panggil kulli zati. Kulli zati, iaitu kulli yang masuk ataupun kulli yang termasuk di dalam zat. Kulli yang dibahagi dalam zat. Tu. Kemudian kalaulah kita kata dia keluar daripada zat, tadi termasuk. Ini keluar daripada zat tadi, kulli zati itu dia termasuk dalam zat. Ini kalau kita katakan keluar daripada zat, maksudnya dia tidak termasuk dalam juzuk ta'rif. Kalau keluar daripada zat, ia tidak termasuk daripada juzuk ta'rif. Kalau termasuk dalam zat, maka dia termasuk dalam juzuk ta'rif. Kalau ni keluar daripada zat, maksudnya dia tidak termasuk dalam juzuk ta'rif. Maka inilah kita panggil ataupun kita sebut sebagai kulli aridi. Kulli aridi. Kulli aridi. Contoh kita kata masyi ataupun dhahib. Dengan dinisbahkan bagi insan. Contoh orang mutakallim yang berkata ma huwa insan. Apa itu insan ataupun siapa itu insan? Jawabnya kita kata masyi ataupun dhahib. Ataupun lain-lain. Maka dhahib itu adalah dia tidak termasuk ataupun keluar daripada sudut ta'rif bagi insan tu. Bagi insan tu. Itu keluar daripada ta'rif. Tadi termasuk ta'rif. Ini keluar daripada ta'rif itu. Disebut sebagai kulli aridi. Kulli aridi. Wa kulliyatu khamsatun duna intiqad. Jinsun wa faslun aradun naw'u wa khas. Dan bermula kulliyah. Itu 5. Duna intiqas. Ketiadaan kurang. Yang mana 5 tu? Jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas. Pertamanya jenis. Keduanya fasal. Ketiga arad. Keempat nu' dan kelimanya khas. Kelimanya khas. Maka inilah kita panggil kulliyah
yang 5. Kuliah yang 5. Maka kuliah yang 5 inilah kita panggil, kita nak buat tarikh mesti ada 5 kuliah ini. Mesti ada fasal, mesti ada arab, mesti ada nu', mesti ada khas. Mesti ada jenis. Maka kuliah yang 5 inilah di antara ciri-ciri untuk seseorang itu membuat tarikh. Bermula lembu. Lembu itu jenis daripada mana? Fasal apa, arab apa, nu' apa, khas apa. Contoh binatang lembu lah. Maka kita boleh, bila mana kita penuhi 5 kuliah khamsun, kuliah khamsatun, maka kita boleh dapatkan tarikh bagi lembu. Kemudian kulli zati. Kemudian kulli zati, dia ada kala mushtarak. Kulli zati ada kala dia mushtarak dengan mahiyah. Dan selain mahiyah. Ataupun khusus dengan mahiyah. Maka yang mushtarak dengan mahiyah tu, ataupun bukan daripada mahiyah, maka itulah kita panggil jenis. Kulli, dia ada kala mushtarak dengan mahiyah. Diri. Terikat dengan diri. Ataupun lain daripada diri. Ataupun dia khusus dengan mahiyah. Dia khusus dengan diri itu. Zat, kulli zat dengan mushtarak dengan mahiyah. Ataupun tidak mahiyah. Ataupun, kalaulah kita katakan kulli zati dia mushtarak dengan mahiyah dan lain daripada mahiyah, maka itulah kita panggil jenis. Jenis. Contoh kita kata hayawanun. Maka perkataan hayawanun dapat kita tasawur bahawa nisbah kepada tarikh insan. Artinya kalimah hayawanun itu ada pada insan dan juga ada pada yang lain pada insan. Kulli zati dengan makna jenis. Jenis ni kadang-kadang dia mushtarak dengan mahiyah. Kadang-kadang dia tidak mushtarak dengan mahiyah. Mushtarak ni berkaitan. Mahiyah diri. Kadang-kadang jenis ni, maksud jenis, kadang-kadang dia mushtarak dengan mahiyah, kadang-kadang dia tidak mushtarak dengan mahiyah. Kadang-kadang dia khusus dengan mahiyah sahaja. Maka kalaulah dia mushtarak dengan mahiyah ataupun lain daripada mahiyah, maka itulah kita panggil jenis. Contoh, hayawanun. Perkataan hayawanun, bila mana seseorang mutakallim sebut hayawanun, bila kita dengar, lalu kita fikir dengan nisbah. Bila sebut hayawanun, itu ta'rif bagi insan. Hayawanun, itu ta'rif bagi insan. Maksudnya, kalimah hayawanun itu, dia itu ada pada insan. Dan juga kalimah hayawan itu terbenar kepada selain daripada insan. Maksudnya, binatang ataupun yang lain-lain. Maka perkataan hayawan itu jenis. Insan itu jenis daripada hayawan. Insan jenis daripada hayawan. Kemudian, kalau kulli zati itu dia khusus dengan mahiyah. Kulli zati itu kadang-kadang dia khusus dengan mahiyah. Itu kita panggil fasal. Dia khusus dengan diri dia. Contoh kita kata natik, berfikir. Bila sebut kalimah natik, bila mutakallim sebut kalimah natiqun, maka kita dapat faham natik itu dengan dinisbahkan kepada ta'rif bagi insan. Artinya, kalimah natiqun itu
hanya ada pada insan sahaja. Selain daripada insan, kalimah natiqun tidak benar. Maksudnya fikiran itu ataupun berfikirnya itu hanya pada insan. Itu dipanggil kulli zati, terkhusus dengan mahiyah. Terkhusus dengan mahiyah. Dia ada pada diri itu saja. Dia khusus bagi diri itu saja. Contoh insan. Maka fasal bagi insan, dia ada nutuk, ada otak, ada fikiran. Selain daripada insan, maka tidak ada otak, tidak ada fikiran. Itu dipanggil fasal. Fasal dia terkhusus dengan mahiyah. Kemudian itu daripada kulli zati. Kulli zati. Kulli zati. Kemudian kemudian kulli aridi, tadi kulli zati. Kadang-kadang dia mushtirak dengan mahiyah, kadang-kadang dia tidak mushtirak dengan mahiyah. Kadang-kadang kulli zati itu dia terkhusus bagi mahiyah dan dipecah kepada zati jenis, zati fasal. Kemudian kita bicara tentang kulli aridi. Kulli aridi. Maka kulli aridi ni kadang-kadang dia mushtarak antara mahiyah dengan selain daripada mahiyah. Kulli aridi kadang-kadang dia mushtarak, dia terikat dengan mahiyah dan juga lain daripada mahiyah, ataupun antara mahiyah dan juga lain daripada mahiyah. Maka ini dipanggil kulli ataupun dengan panggil aridi am. Aridi am. Contoh kita kata masyi ataupun masyi kita nisbahkan kepada ta'rif insan. Artinya kalimah masyi itu ada pada insan dan juga ada pada lainnya. Maka itu dipanggil ara'am. Ara'an ataupun kulli ara'an. Maka sifat ada pada insan juga ada pada yang lain. Maka dia berkongsi. Dipanggil ara'an, sifat yang umum. Kalau berjalan, manusia berjalan sifat dia. Adapun yang lain juga berjalan. Maka dia berkongsi. Itu dipanggil ara'am, sifat umum. Dia mushtarak antara mahiyah dan lain daripada mahiyah. Maka itu dipanggil ara'am. Masyi ni berjalan lah. Masyi ni berjalan. Manusia berjalan. Yang lain daripada manusia juga sifat am dia adalah berjalan. Maka itu dipanggil ara'am. Dipanggil kulli ara'am. Satu lagi, ada kulli dipanggil kulli aridi khas. Kulli aridi yang khas ini apabila ia khusus dengan mahiyah. Dia ada pada mahiyah. Dia terkhusus bagi mahiyah. Inilah kita panggil khas. Ara' khas dipanggil. Sifat yang terkhusus. Contoh kita panggil al-dhahik. Ketawa. Dengan dinisbahkan kepada ta'rif insan. Dinisbahkan kepada mahiyah insan. Ataupun syakhsan muayyan. Ataupun insan. Artinya al-dhahik itu, ketawa itu khusus bagi insan. Maka lain daripada insan, sifat al-dhahik itu tidak ada. Maka inilah kita panggil kulli aridi khas. Sifat ketawa yang ada pada manusia itu dipanggil ara' khusus ataupun kulli aridi khusus. Sementara kulli aridi am, contoh masyi. Masyi itu ada terbenar kepada insan, juga terbenar kepada sifat yang lain daripada insan. Berjalan. Manusia berjalan. Selain daripada manusia juga berjalan. Itu dipanggil kulli aridi am. Kulli aridi khas itu terkhusus bagi
bagi takrif sesuatu ataupun takrif insan. Contoh, insan itu sifat khusus dia adalah ketawa. Maka sifat ketawa itu tidak ada pada yang lain, hanya pada insan sahaja. Habis tu, kulli zati ada fasal, ada jenis. Kulli aridi ada am, ada khusus. Ada am, ada khusus. Kemudian kalau kita berbicara tentang takrif. Contoh takrif ni apa yang kita sebut tadilah. Jenis, fasal, ara', am, nu' khas. Jenis, fasal, ara', nu' khas. Maka kelima-lima ini adalah jenis daripada sudut takrif. Seseorang mutakallim yang nak membuat sesuatu takrif mesti lengkap kelima-lima jenis ini. Mesti sesuatu itu, seseorang yang nak membuat takrif bagi sesuatu, contoh lembu. Kita nak buat takrif bagi lembu, maka perlu cukup 5. Mesti ada jenis, mesti ada fasal, mesti ada am, mesti ada khusus, mesti ada ara', mesti ada nu'. Lembu itu jenis daripada jenis apa? Lembu itu daripada fasal apa? Ara' apa? Nu' apa dan khas apa? Apa terkhusus bagi mahiyah lembu? Contoh kita kata ini takrif, jenis takrif ataupun nak buat seseorang yang nak buat takrif. Contoh kita kata jenis. Kita kata ma sidqu ala kathiraini mukhtalifain bil haqiqah. Jenis itu adalah seperti kita kata hayawan. Maka jenis hayawan semua masuk. Jenis hayawan semua masuk. Tak kira lah manusia dan semua sekali, semua masuk jenis haiwan. Maka itu kita panggil jenis. Semua jenis-jenis kita panggil semua jenis. Semua jenis ataupun yang benar daripada yang banyak ataupun tidak mukhtali ataupun yang hakikah, itu semua masuk pada kita panggil balang jenis. Contoh kita panggil hayawan. Maka hayawan itu adalah salah satu daripada perkataan jenis ataupun kategori jenis. Maka daripada kategori jenis itu hayawan, maka termasuk semua sekali dalam hayawan. Kalau fasal itu juzuk daripada mahiyah. Contoh juzuk daripada mahiyah, jenis hayawan itu apa? Ataupun fasal daripada hayawan itu apa? Kalau kita panggil natiqun, maka terbenar kepada insan. Terbenar kepada insan. Itu fasal daripada ataupun juzuk daripada mahiyah. Kalau ara'am, itu adalah kulli yang keluar daripada mahiyah. Kulli yang keluar daripada mahiyah. Maksudnya terbenar kepada semua sekali. Kulli am. Kulli am, ara'am ini terbenar sifat itu kepada insan, juga luar daripada insan. Kalau nu' ma soda ala kathiraini, dia terbenar di atas yang banyak nu' ni. Contoh Zaidun, Amrun, Bakrun. Contoh Zaid, Umar dan Bakar itu ma soda ala kathiraini. Itu adalah nu'. Nu' cabang daripada Umar, Zaid dan Abu Bakar. Kalau khas, itu kulli khari. Tiap-tiap yang keluar daripada mahiyah. Contoh adhahik, ketawa. Maka ketawa itu adalah khusus. Khusus bagi insan. Ketawa khusus bagi insan. Lembu tidak ketawa. Itu hanya khusus bagi insan. Itu 5 takrif yang perlu kita tahu. Contoh, kita katakan kipas. Maka kipas itu jenis dia adalah daripada barang elektronik. Dia barang kita kata jenis dia adalah benda. Jenis dia adalah benda. Ada kipas. Jenis dia kalau buat takrif kipas. Kipas ni sesuatu yang kita katakan benda.
fasal dia bermula kipas itu jenis elektronik. Jenis elektronik. Kalau ara'am dia bermula kipas itu yang bersifat dengan berpusing. Kipas berpusing. Kalau no, boleh jadi kipas ini kipas A dan kipas B dan kipas-kipas yang lain. Banyak kipas. No yang kita kata jenis yang berpusing. Kipas lagi kalau khas, arak khas bermula kipas itu hanyalah dia ini ada fungsi dia adalah menyejukkan. Berpusing menyejukkan. Maka bila mana kita tahulah jenis bagi kipas itu adalah benda, ada fasal bagi kipas itu adalah alat elektronik, maka arak-am kita tahu dah dia daripada daripada arak-am itu daripada jenis yang kita katakan benda yang kita kata kipas yang boleh kita kata kipas yang boleh berpusing, ada benda yang berpusing. Kalau no itu dia daripada jenis-jenis yang berpusing juga, ataupun khas bagi kipas, maka sifat bagi kipas dia menyejukkan. Maka tiap-tiap satu itu maka kita dapatlah takrif bagi kipas. Sama juga yang lain. Maka perlu lengkapkan jenis fasal, arak, am, khas, no. Kelima-lima ini kalau kita rungkai maka semua sekali kita boleh buat takrif. Itu contoh saja. Contoh saja. Contoh bagi kipas. Banyak lagi lampu. Lampu jenis daripada apa? Benda. Kemudian lampu ini dia fasal apa? Dia ini fasal apa? Dia ini alat alat yang kita katakan daripada elektrik juga. Kemudian arak dia sifat bagi lampu. Dia kita panggil sifat bagi lampu dia kita panggil terang. Sifat bagi lampu dia ni cahaya lah, kita kata cahaya. Kalau nak dia masodak tu lah. Apa? Tidak semestinya lampu itu dia hanya bercahaya, yang lain pun bercahaya juga. Adapun khas dia, apa arak khas bagi lampu? Menerangi. Maka kelima-lima itu bila lengkap kita tahu dah, oh ni sebenarnya takrif bagi lampu. Itu contoh saja, contoh bagi takrif. Itu contoh bagi takrif. Itu semua sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan boleh lihat bagaimana takrif direnungilah, kena renung sikitlah, kena fikir sikit. Kemudian wa awwalun salasatun bila syatat jinsun qaribun au ba'idun au satat au wasatat. Bermula yang pertama itu 3 dengan tiada lebih. Bermula yang pertama itu 3 bila syatat, tiada lebih. Yang mana 3 pertama tu? 3 yang pertama tu maksud jenis lah. Yang pertama jenis lah, iaitu kulli zati jenis. Kulli zati jenis. Yang pertama jenis qarib. Ada yang dipanggil kulli zati jenis, dipanggil qarib, dekat. Kedua ada ba'id. Jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Ada jenis qarib, ada jenis ba'id, dan ketiga jenis mutawassit. Qarib dekat, ba'id jauh, wasat pertengahan. Maka jenis ni dia terbahagi kepada 3. Yang pertama ada jenis qarib. Dia ni sesuatu yang kita katakan jenis yang dibuat sesuatu jenis qarib ni sesuatu yang ada di bawah dia tu lagi akan tapi kita katakan qarib ni gini. Kita nak terang payah juga. Kita arak ni gitulah. Jenis qarib ni gini.
sesuatu yang tiada jenis yang di bawahnya. Sesuatu yang tiada jenis di bawahnya. Tetapi di atasnya itu banyak jenis. Gitu. Di bawah dia tidak ada jenis di bawah dia. Tetapi di atas dia banyak jenis. Contoh insan. Maka contoh insan ini adalah jenis qarib. Jenis qarib, insan. Maka insan itu terbenar kepada manusia yang natik. Terbenar pada manusia yang natik. Tapi tidak terbenar kepada selain daripada natiqun. Itu dipanggil jenis di bawahnya. Tidak ada jenis di bawahnya. Tapi di atas ada jenis macam dia. Macam contoh insan. Hayawanun natiqun. Kalau jenis ba'id, itu sesuatu yang tidak ada jenis di atas dia, tetapi di bawah dia banyak jenis. Contoh jauhar, itu jenis ba'id, jauh. Atas dia tak ada jenis, tapi bawah dia banyak jenis. Banyak jenis semacam jauhar. Kalau jenis wasat, sesuatu yang atasnya ada satu jenis dan bawahnya juga satu jenis. Atas satu jenis, bawah satu jenis. Itu jisim. Itu jisim. Maka kalau kulli, zati, jenis, qarib, itu dia contoh insan. Kalau kulli, zati, jenis, mutawassit, tak, itu adalah jisim. Satu jenis daripada atas, satu jenis daripada bawah. Kalau ba'id, itu adalah jauhar. Atas dia tak ada, bawah dia banyak. Bawah dia ada. Itu contoh-contoh daripada jenis qarib, mutawassit dan juga ba'id. Tu. Jadi kesimpulan daripada perbahasan mabahisi alfaz, iaitulah kita katakan lafaz dia ada musta'mal, dia ada muhmal. Muhmal seperti daizun, suatu perkataan ataupun lafaz yang tidak digunakan. Adapun musta'mal, adapun lafaz musta'mal itu lafaz yang sering kita gunakan. Seperti contoh kalimah zaidun. Maka kalimah zaidun itu adalah kalimah musta'mal, lafziyah musta'mal, ataupun lafaz yang sering digunakan. Kemudian di dalam perbicaraan kita ataupun perbincangan kita, muhmal kita tidak bincang. Kerana muhmal itu perkataan yang tidak dipakai, tidak digunakan. Yang kita bincang adalah perkataan yang sering digunakan, iaitu lafziyah musta'mal. Seperti kalimah zaidun, maka kalimah zaidun sering orang guna. Kemudian lafaz musta'mal dia terbahagi kepada dua. Yang pertama mufrad, yang kedua murakkab. Yang pertama mufrad, contoh dia zaidun. Maka zaidun itu mufrad. Dia tidak menunjuki kepada makna. Mufrad, tunggal saja. Za, ya, da. Itu adalah mufrad. Kalimah musta'mal mufrad. Kemudian lafaz musta'mal murakkab, seperti contoh zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Maka zaidun qaimun adalah lafaz musta'mal murakkab, iaitu zaidun syakhsun muayyan, qaimun adalah sifat bagi zaidun, iaitu berdiri. Maka daripada kalimah zaidun syakhsun muayyan dan juga
qaim itu adalah jenis musta'mal murakkab. Yang kita bincang adalah mufrad. Murakkab kita tidak bincang. Yang kita bincang lafaz musta'mal mufrad. Maka mufrad dia ada mufrad juz'i dan dia ada mufrad kulli. Mufrad juz'i dia adalah mufrad yang kita bincang adalah mufrad kulli. Mufrad juz'i kita tidak bincang. Kalau daripada carta atas musta'mal mufrad kulli. Musta'mal mufrad kulli. Maka kulli dia ada 3. Kadang-kadang ada kulli dia ada 1. Dia ada, kita katakan tidak ada, kita kata tidak ada afraq sama sekali. Ada kulli dia ada 1 afraq. Ada kulli dia ada banyak afraq. Kulli ada 3. Ada kulli ada 1 afraq. Ada kulli tidak ada afraq sama sekali. Dan ada kulli dia banyak afraq. Ada banyak afraq, cabang-cabang. Maka daripada kulli daripada 1 afraq, kulli daripada tidak ada afraq, kulli daripada banyak afraq, maka dia pecahlah kepada beberapa bahagian. Maka itu tidak boleh mengapa. Yang kita perlu tahu adalah lafaz musta'mal mufrad kulli. Ada kulli yang ada afraq, ada kulli yang ada tidak ada afraq sama sekali, ada kulli yang banyak afraq. Itu sahaja dulu. Kemudian di dalam perbicaraan bait ini ada membicarakan tentang kulliyah khamsatun. Kulliyah khamsatun iaitu ada yang dibahagikan kulliyah zati, ada yang dibahagikan kulliyah aridi, ada yang dibahagikan kulliyah alladhi huwa nafsi mahiyah. Yang kita bincang adalah kulliyah khamsin dari sudut zati dan dari sudut aridi. Dari sudut zati dan juga dari sudut aridi. Kulliyah khamsin. Kalau daripada kulliyah zati itu dua jenis. 2 perkara. Iaitu jenis dan juga fasal. Jenis fasal. Maka jenis itu adalah sesuatu yang mushtarak dengan mahiyah. Yang terikat dengan diri. Di antara mahiyah. Ataupun selain daripada mahiyah. Itu adalah jenis. Contoh, hayawanun. Maka hayawanun itu adalah kalimah jenis. Kerana dia itu terbenar kepada insan, juga terbenar kepada selain daripada insan. Kemudian kulli zati dari sudut fasal. Maka fasal itu adalah mukhtasis bil mahiyah. Dia terkhusus bagi mahiyah. Contoh nutuk ataupun nutqun. Maka nutuk itu adalah sifat khusus bagi insanun. Maka itu adalah nutuk ataupun nutqun adalah fasal daripada mahiyah insanun. Kemudian kulli aridi dia ada 2. Satu kulli aridi am, ada kulli aridi khas. Kalau kulli aridi am, sifat yang berkongsi dengan orang lain. Terbenar kepada insan juga terbenar kepada selain pada insan. Contoh masyi. Maka kalimah masyi bila mana kita fikir, maka kalimah masyi adalah sifat yang umum. Sifat kulliyah aridi am yang umum. Contoh masyi yang berjalan. Juga masyi itu terbenar kepada insan, juga terbenar kepada selain daripada insan, berjalan. Maka berjalan, manusia berjalan, selain daripada manusia juga berjalan. Kemudian ada kulliyah aridi khas yang terkhusus. Iaitulah kita kata mukhtasis bil mahiyah. Contoh adhihah ataupun adhahik. Adhahik ketawa. Maka adhahik adalah mukhtasis bi mahiyah sahaja. Iaitu terkhusus bagi insan. Ketawa itu terkhusus bagi insan saja. Selain daripada insan tidak ada sifat ketawa. Yang ada hanyalah bagi insan sahaja. Kemudian yang terakhir adalah ada jenis ataupun aqsamul jenis. Aqsamul jenis dibahagi pada 3. Ada yang qarib, ada yang mutawasit, ada yang ba'id. Ada yang qarib, ada yang mutawasit, ada yang baik. Tu.
Wallahu ta'ala a'lam. Jadi fasal ini agak panjang dan fasal ini agak kita katakan susah kita nak bahas. Bukan tidak susah pun sebenarnya. Cuma dia ada banyak istilah-istilah yang kita katakan kena faham. Tapi kalau kita lihat, ada beberapa istilah saja yang perlu kita faham. Yang lainnya hanyalah kita katakan berada di dalam syarih-syarih yang agak besar. Kitab-kitab yang menjadi syarah bagi matan sulang. Tapi apa yang paling penting dalam bab ini, dalam fasal ini perlu kita tahu perkara ataupun lafaz mustakmal saja yang kita kena bincang. Apa mustakmal, lepas tu mufrad. Murakkab itu kita tidak bincang. Murakkab kita tidak bincang. Yang kita bincang adalah lafaz mustakmal mufrad. Lafaz mustakmal mufrad. Itu sahaja. Kalau kita lihat dalam syarah-syarah bagi matan sulang agak kita katakan luah. Sangat luah. Kalau kita baca di sini memang kita tidak akan dapat kerja lah. Kita dapat kerja. Fokus kita adalah kita nak memahami istilah. Ataupun kita nak tahu, oh ini jenis ni, ini istilah begini. Bila mana kita baca syarih, maka kita tidak akan terpinga-pinga. Ataupun kita tidak akan pening melihat istilah-istilah ataupun takrif bagi istilah. Kerana kita telah biasa dengar dah istilah-istilah tu. Takrif itu dalam syarih-syarih. Kalau di dalam matan ini perlu kita tahu nama istilah saja. Ikut tertib. Kalau syarih itu takrif bagi istilah tu. Bincang begitu. Barulah luah. Ada yang tarak itu, ada yang tarak ini. Maka perbincangan dia sangat luah. Ada sahabat-sahabat soalan boleh tanya. InsyaAllah. Kadang-kadang kita boleh jawab, kita jawab. Kadang-kadang kita tak boleh jawab, kita hold dulu. Esok kita jawab. Gitu. Allahu Ta'ala alam. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita. Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Semoga-moga Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala mencurahkan kefahaman kepada kita insya-Allah. Ta'ala amin. Jadi insya-Allah esok kita masuk pada faslun fi bayani nisbati al-fazi lil ma'ani. Iaitu fasal menerangkan tentang lafaz bagi makna. Makna bagi lafaz tu. Makna bagi lafaz, iaitu bait yang ke 33 34 bait ke 33 dan 34. So insya-Allah kita akan terangkan dan kita akan jelaskan insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna aqidatan ahlus sunnati wal jamaah من العشائرة والماتريدية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.